kita manusia akhir zaman ni, kita tak rasa nikmat Islam tu, kita tak rasa. Sebab tu kita tak reti syukur kepada Allah, tak reti terima kasih kepada Nabi SAW. Sebab kita tak kecapi nikmat Islam yang kita anuti hari ni. Tu kita rasa dunia tu lebih nikmat daripada agama. Sebab tu kita dah ingat ke Nabi, kita tak kenang jasa Nabi SAW. Nak selawat pun nak dipaksa dulu. Faham lagi? Maka tidak datang dengan kehadiran hati kita yang ikhlas. Jadi kalau kita rasa, kita tahu nikmat yang Nabi waris kita tu, nescaya kita akan berterima kasih kepada Nabi setiap saat dan ketika. Sebab tanpa Rasulullah, kita dah akan kecapi nikmat Islam yang kita anuti hari ini. Kita sanggup tukar agama dengan dunia, dengan pangkat harta benda. Sebab apa? Sebab kita tak rasa nikmat Islam tu, kita tak rasa. Semayang tu tak ada nikmat yang besar, tapi kita tak kecapi nikmat tu, nikmat semayang ni. Kita ingat satu bebanan bagi kita orang awam ni kok. Semayang tu bebanan. Kita bangun maya subuh tadi dengan huyung hayang, terpaksa. Bukan kerana kerelaan, tanda syukur kita kepada Allah, tanda rindu kita kepada Nabi SAW. Maka kita tak kecapi nikmat tu. Sebab apa tak rasa? Nombor satu sekali, kita kekurangan ilmu. Nombor dua, kita kekurangan amal. Ketiga, kita kekurangan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab untuk mengecapi nikmat tu, kita mesti melalui 4 proses: ilmu, amal, ini sistem. Jadi kalau kita ikut sistem ni, sungguh insya-Allah kita akan merasai nikmat Islam. Maka masa itulah baru berputiknya kasih dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Tuhan beritahu kepada kita, Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin, demi sesungguhnya telah memberi nikmat oleh Allah ke atas tiap-tiap orang yang beriman. Tengok, tiap-tiap orang yang beriman. Maka telah memberi nikmat oleh Allah. Apa dia nikmat untuk orang beriman? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika diutuskan kepada mereka seorang rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa nikmat yang besar bagi kita. Tak ada dah nikmat yang besar dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para sahabat tidak mahu berpisah dengan Nabi. Kalau boleh nak bersama dengan Nabi semua. Tengok para sahabat yang ada 80 orang tu duduk di masjid, di kaki-kaki 5 masjid Nabi. Sebab apa? Nabi SAW di hati dia sentiasa merindui untuk bertemu dengan Nabi SAW. Setiap masa, setiap saat, mereka merindui Nabi. Maka ni sebab apa mereka cinta dan kasih kepada Nabi? Sebab Nabi datang membawa nikmat kepada kita. Apa dia nikmat yang Nabi bawa? Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bukti-bukti keberadaan Allah, kewujudan Allah, ketunggalan Allah, kekuasaan Allah, kemurahan Allah, keadilan Allah. Semua sekali Nabi mari beritahu, membawa bukti yang jelas, yang nyata kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini memperkenalkan itu ilmu tauhid, ilmu mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah dulu, Quran aja. Akidah nombor 1. Nampak? Bukti-bukti ketunggalan Allah, biar kita yakin bahawa adanya pencipta. Di sebalik alam ini ada pencipta. Allahumma salli ala Muhammad. Cuba kita tengok ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari dulu hamba naik kereta nak pergi mana dengan anak buah hamba. Yang kita tengok ni bertukarnya malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu ayat-ayat Allah. Tapi kita tengok tak nampak. Kita nampak Jepun bijak. Jepun bodoh apa kita kau? Faham lagi? Dia boleh buat pelak tu, Allah Ta'ala ilhamkan
wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala telah ajar Adam tu sekalian nama dan khasiatnya. Nampak lagi? Sudah ada pada diri Adam alaihissalam dan diwarisi oleh zuriat Adam, yakni Bani. Nah, tapi kita nampak makhluk yang buat. Ni. Hak ni Nabi kata celakalah orang yang membaca ayat ini, mereka tidak memikirkannya. Siapa baca inna fi khalqis samawati wal ard, dia tak fikir, maka celaka Nabi kata. Nampak? Nabi menangis ketika ayat ni diturunkan oleh Jibril alaihissalam. Nabi menangis daripada lepas isyak sampai ke subuh. Ni itu akidah. Nampak? Tapi dah kita tak fikir. Fikir macam mana nak piti banyak ya. Tak fikir untuk yakin Allah. Maka Nabi kata celaka orang baca ayat ni. Tak, inilah kita nak sedar. Ini akidah. Inna fi khalqis sama tu akidah. Apa? Bila kita pegang kemah, baru sedar. Kita reti sungguh. Dia gitu. Maka itu ayat Allah. Tengok di sebalik ni. Telefon ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok baik-baik. Manusia tak mampu nak buat tau. Besar-besar tu kecil-kecil dalam tau. Mana? Kongsikan kepada saudara kita. Hei, masuklah Islam. Islam agama yang mengandungi kenikmatan, keamanan, kesejahteraan, ketenteraman. Itu Islam. Dengan rela hati kita ajak mereka. Sebab kita rasa nikmat tu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat yang kita kecapi, kita kongsi. Relaan hati, bukan paksa dah. Ni Allah. Ni dah kita tak faham. Maka kita sendiri tak mengecapi nikmat tu. Maka ni Nabi mengajar kita akidah nombor satu sekali. Bukti-bukti keesaan Allah di langit dan di bumi kita boleh tengok. Tengok binatang boleh hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Itu ayat-ayat Allah. Tak boleh hidup tu. Berakidah. Lepas tu wa yuzakkihim. Nabi mengajar kita tentang hati. Qalbu mukminin baitullah. Hati orang mukmin ini istana bagi Allah. Maka kosongkan hatimu selain Allah. Ini Nabi ajar. Wa yuzakkihim. Bersihkan hati kita pada berhala-berhala. Selain pada Allah dalam hati kita. Jangan ada. Jangan ada piti, pangkat, harta benda, segala-galanya. Yang ada hanya Allah. Suci hati kita. Itu Nabi ajar. Dah kita macam mana nak rasa nikmat Islam? Kita tak pernah bersihkan hati kita selain Allah. Kita masuk piti semua, masuk pakak semua dalam hati. Kau dah berebut ke pakak? Dah berebut. Sama lagi. Gigi di sana pagi-pagi sebeh duduk tangan. La ilaha illallah. La lagi. Untuk kau ni minyak kan? Dah ke minyak kau ni? Kau ni ke kau ni minyak Bah? Kanan. Faham lagi? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Beli apa kedai di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Roti 02. La ilaha illallah. La ilaha. Gila. Orang kata kita gila sing. Betul tak? Bila kita menyebut Allah akhir zaman, orang akan kata kita gila. Bila kita sebut gila, kau Terengganu dah sebut gila, dia panggil iseng.